menggunakan dua buah kitab ini, ataupun lebih baik saya sebut buku lah. Kalau sebut kitab kan orang boleh salah faham. Nama Aziz dia kata nanti kena ada tauliah dan sebagainya. Tapi kalau sebut buku ni, insya-Allah lebih selamatlah. Jadi buku ni disusun oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Bashar, bukan orang Malaysia. Negara asal beliau saya tak pasti, tapi dari Timur Tengah. Jadi buku ni dalam bahasa Arab asalnya, kemudian diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Hakam bin Ja'far dan Ustaz Muhammad Nur bin Daud, dan disemak oleh Ustaz Engku Omar Amiruddin bin Engku Ali. Jadi buku ni berkaitan dengan sahabat Rasulullah. Jadi diterbitkan oleh Pustaka Salam pada tahun, cetakan pertama dia 2021, baru ni. Buku pertama ada 65 kisah kehidupan sahabat. Buku kedua pun ada 65. Jadi kalau sebulan satu je seorang sahabat itu baca, jumlah semua 130. 10 tahun lah baru habis. 1 tahun kita ada 10 bulan ya. 10 bulan sebab tolak Ramadan dengan Syawal ni, biasa orang tak buat kuliah. Jadi ni ada 130, 13 tahun lah. 13 tahun tak hidup dah tidak. Jadi mana yang sempat lah. Jadi insya-Allah saya akan baca dari kulit ke kulit tu. Dari kulit ke kulit. Jadi kulit depan ni dah selesai. Kalau tuan-tuan nak cari buku ni senang saja. Dia diterbitkan oleh Pustaka Salam. Kedai-kedai buku agama ni adalah. Baik, saya ambil daripada belakang. "65 gambaran kehidupan sahabat." Apa penulis sebut? Dia petik kata-kata salah. Salah ni merujuk kepada sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in. Kumpulan manusia yang Rasulullah isytihar sebaik-baik contoh. Sebaik-baik contoh tentulah Rasulullah, kemudian sahabat Rasulullah, kemudian tabi'in, iaitu mereka yang sempat hidup bersama sahabat Rasulullah, dan kemudian tabi'in, mereka yang sempat hidup bersama dengan tabi'in. Apa kata-kata salah? Sesiapa yang ingin mencontohi seseorang, maka ambillah contoh daripada mereka yang telah mati, kerana orang yang hidup masih belum terjamin kesudahan hidupnya. Saya setuju sangat ni. Jangan ambil contoh daripada kita ni, sebab hari ni kita okey, esok tak okey. Hari ni kita dapat datang solat berjemaah, esok belum tentu lagi. Jadi kalau nak contoh yang terbaik, memang contoh dari Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in. Dan mereka ni telah terbukti masa hidupnya baik, kesudahan hidupnya pun baik. Okey. Itu sebab dalam kehidupan ni ramai orang kecewa, sebab di antara sebabnya dia ambil contoh daripada orang yang masih hidup. Hatta dia ambil contoh daripada bapak dia, kadang dia kecewa.
Contoh, bapak dia masa sihat okey, masa tak sihat tak okey. Kalau kita ingat okey waktu ni. Alhamdulillah. Ramai orang masa sihat semayang, bila sakit tak semayang. Sedangkan Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, masa sihat, masa sakit, masa senang, masa susah, masa ada duit, masa tak ada duit, masa disanjung orang, dihina orang, mereka istiqamah ya dalam beribadah. Tapi kita ni doa banyak-banyak. Hari ni kita solat, tapi ramai orang bila sakit dah tak solat. Pergilah ziarah di hospital, kan? Kita sedih, ramai tak semayang. Dan kita yang datang pun kadang-kadang tak ingatkan tentang solat. Kita tanya dah makan ke, dah minum ke. Tak ramai orang nak tanya macam dah solat ke. Dah solat ke. Sebenarnya ramai di hospital bila sakit tak solat. Baiklah, kita teruskan. Buku ini membicarakan kisah sekumpulan manusia agung yang dipetik daripada realiti sejarah dan bukannya khayalan penulis yang direka-reka. Banyak buku yang ditulis hari ini, terutamanya yang novel-novel, itu hasil pemikiran manusia, fiction. Dia duduk termenung menghadap laut, datang ilham, dia pun tulis. Dia pergi dalam hutan, dia termenung celah-celah pokok kayu besar tu, datang ilham, dia tulis. Fiction, seronok lah, tapi tidak berpijak di bumi nyata. Apa yang ditulis tu kadang-kadang kalau kita nak praktis tak boleh. Tapi buku ini ditulis berdasarkan perkara yang telah berlaku, dan memang boleh kita ikuti dan praktis. Jadi lebih baik kita baca buku macam ni daripada kita baca buku yang hasil khayalan manusia tu. Sebab kita kalau nak baca buku tentang kehidupan, biarlah daripada perkara yang sebenar, yang boleh kita contohi, boleh kita praktis, bukan lebih kepada mitos. Sahabat yang merupakan bintang petunjuk dan pembimbing manusia. Sebenarnya ini ada sandarannya ayatnya. Sahabat yang merupakan bintang petunjuk dan pembimbing manusia. Rasulullah pernah sebut atau bersabda yang maksudnya begini. Sahabatku ni ibarat bintang di langit. Mana satu yang kau ikut, kau pasti akan dapat petunjuk. Kalau bintang kat langit tu ada macam-macam, cuma kita tak ada ilmu. Jadi orang yang ada ilmu tentang astronomi ni, dia tengok bintang ni, dia tahu ini untuk menunjuk arah apa, ini bentuk apa. Jadi sahabat Rasulullah ibarat bintang di langit. Kalau bintang di langit tu boleh dijadikan petunjuk kepada yang berilmu. Jadi kita nak jadikan sahabat ni sebagai petunjuk kita kenal dia, baru kita boleh jadikan petunjuk. Kalau setakat kita tahu nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tapi kita tak tahu tentang siapa Anas bin Malik ni, tak dapat petunjuk lah kita. Sesudah kita kenali mereka, baru kita dapat petunjuk. Okey. Mereka adalah suri teladan yang pernah hidup di bawah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dididik langsung oleh Rasulullah. Rasulullah maksum, Rasulullah terpelihara. Sebaik-baik mentor, sebaik-baik kaunselor. Tentulah hasil didik dia terbaik juga. Berbanding dengan kita ni, kita bukan sebaik-baik mentor, bukan sebaik-baik kaunselor, bukan sebaik-baik ustaz, bukan sebaik-baik ustazah, bukan sebaik-baik pensyarah. Jadi itu sebab kadang hasil didikan kita pun tak seberapa. Tapi Rasulullah ni sebaik-baik manusia, sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul. Allahu Akbar. Jadi tentulah yang dididik itu sebaik-baik hasil. Jadi rugilah kalau kita tak ambil contoh daripada sahabat yang telah menerima didikan langsung daripada Rasulullah.
Mereka merupakan implementasi kepada risalah baginda yang menggabungkan keimanan, keilmuan dan praktikal amal. Maknanya kalau kita ikut sahabat Rasulullah ni, mereka adalah terjemahan daripada apa yang dimaksudkan dengan keimanan tu. Jadi kita duk belajar iman tu begini. Tapi terjemahannya macam mana? Nak tengok, kalau ibarat kalau kita tengok sahabat tu, kita tak baca kitab pun kita boleh tahulah. Ini yang dimaksudkan beriman kepada Allah. Ini yang dimaksudkan beriman kepada Rasulullah. Ini yang dimaksudkan beriman kepada para malaikat. Begitu maksud dia. Kalau Rasulullah tu diumpamakan Quran yang bergerak, jadi sahabat Rasulullah ni taklah setanding dengan Rasulullah, tapi dia lebih memahami tentang Quran itu. Dia lebih memahami tentang Rasulullah itu, apa yang perlu dibuat dan sebagainya. Jadi insya-Allah dari segi ilmunya bagaimana implementasi ilmu. Sahabat Rasulullah ni belajar terus praktis. Contohnya Rasulullah kata balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Dia terus. Rasulullah kata siapa yang mengucapkan 2 kalimah syahadat masuk syurga. Dia jumpa orang semua dia cakap. Itu hebatnya sahabat Rasulullah, belajar terus praktis, belajar terus praktis. Kita na'udzubillah belajar sampai dah ada PhD tak praktis. Tak kira lah apa bidang pun, banyak bidang. Yang lebih malang bidang agama. Belajar sampai ada PhD, Doktor Usuluddin, Doktor Tasawuf, Doktor dalam Usul Fiqh. Tapi kadang-kadang kecundang, tak percaya. Itu bezanya ahli ilmu sekarang, akhir zaman, dengan para sahabat yang menuntut ilmu daripada Rasulullah. Belajar praktis. Jadi ilmu mereka tu bukan dalam kitab. Ilmu mereka tu telah mendarah daging. Mendarah daging. Itu yang tengok para sahabat dapat ilmu. Tengok para sahabat dulu. Kita tengok profesor belum tentu dapat ilmu. Sebab profesor dalam bidang contohlah dalam bidang psikologi, kita tengok dia bohong orang. Bawa kereta pun kena kabut. Bangla isi minyak menitik dekat dia punya body kereta pun dia marah. Profesor psikologi, dia pun kecundang. Profesor dalam ekonomi, kecundang itu alamak. Profesor dalam ekonomi, nak meniaga pun takut, kan? Nak meniaga terlampau berfikir return of investment dia, ROI, dia betul dia untung ni, tak meniaga. Jadi tapi para sahabat boleh dicontohi. Sebab dia dapat ilmu terus, dapat ilmu terus. Kita dapat ilmu kita dalam kitab, dalam buku. Ilmu sahabat mendarah daging. Kalau nak bagi kuliah ni, dia tak ada kitab kat depan dia. Itu syarah, kan? Kita tak kira siapalah, termasuk saya, tak ada kitab depan ni. Tergaba-gaba. Kuliah malam ni kita terpaksa tangguh, sebab kitab saya tak bawa. Kitab tak bawa. Baik. Dan praktik amal, memang mereka ni sahih. Sahabat Rasulullah ni sahih. Dia memang dapat ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Tanda ilmu yang bermanfaat ialah dia beramal dengan ilmunya. Dan memang mereka sudah dapat tahap amal yang soleh. Apa tandanya? Tanda orang sudah mendapat amal yang soleh, akhlak dia bertambah baik. Akhlak mereka, Masya Allah. Orang kafir jumpa Rasulullah, jumpa sahabat Rasulullah, masuk Islam. Sebab akhlak dia. Sebab akhlak dia. Kita akhir zaman ni syarah, berhujah, berdebat tentang Islam dengan orang kafir. Makin lari orang kafir. Pasal apa? Kita tak ada akhlak masa berhujah, masa berdebat. Kita kadang-kadang terheret nak tunjuk aku pandai, berpidato, aku pandai berdebat, aku pandai berhujah. Sahabat Rasulullah bukan. Bila dia berhujah, bila dia
bercakap dengan orang kafir, dia bawa kepada Allah. Allah itu hebat, Allah itu hebat, Allah itu hebat, Rasulullah itu mulia, Rasulullah itu mulia, Rasulullah itu mulia. Dia bukan bawa pada diri dia. Kita akhir zaman ni bila berujar, bercakap, berdebat, na'udzubillah, kalau kita tak jaga, kita selalu nak supaya orang, lepas kita habis cakap, dia kata, hebat betul dia, ilmu dia Masya Allah, ilmu dia Masya Allah, ilmu dia Masya Allah. Sahabat Rasulullah bila dia bercakap, dia nak orang yang dengar cakap dia, lepas tu, ya Allah, Allah ni maha hebat, ya Allah, Allah ni maha berkuasa, ya Allah, Allah ni maha pengasih, ya Allah, Rasulullah ni memanglah semulia-mulia manusia. Akhlak mereka dari segi praktikalnya, kan? Kita ni sebut, mudah-mudahan kita dapat baiki diri kita dan dapat contohi mereka. Dengan itu, buku ini mengandungi nilai-nilai murni yang bersumberkan akidah. Ada, walaupun buku tentang sahabat, tapi ada isu akidah, tauhid dan kefahaman Islam. Ia juga mengandungi saranan yang menarik dan pengajaran bermanfaat dalam bentuk penceritaan dan karya sastra. Diharapkan buku ini dapat memenuhi cita rasa remaja. Memang dia sebut remaja di sini, tapi kita pun okey. Kita ni remaja tua. Remaja yang sering tercari-cari role model yang ingin mereka contohi. Remaja ni khusus ni, macam kita ni, kita dah jelas lah maknanya siapa yang patut kita contohi. Tapi remaja ni, anak-anak kita ni yang umur 12 tahun sampai sebelum, kalau saya sebelum 25 tu, dia tengah mencari-cari identiti diri. Dia nak jadi apa? Nak jadi apa? Jadi dalam dia nak mencari identiti diri itu, dia cari siapa aku nak ikut, siapa aku nak ikut, siapa yang nak ikut. Jadi kalau kita tak dedahkan kepada mereka ikutan yang sebenar, sebaik-baik contoh, ini dia ikut orang yang salah lah. Siapa orang yang salah tu? Yang mereka kadang-kadang contoh, mereka kini terkepung oleh media massa dengan perbualan tidak berkesudahan tentang siapa? Media massa, tak kira di Malaysia atau di lain-lain negara, tentang artis. Kita bukan cemburu dengan artis ni, tak ada. Kita tak cemburu pun. Kita pun ada banyak kerja lain daripada nak cemburu dengan artis ni. Tentang apa? Atlet, ahli sukan, tentang tokoh korporat, tentang tokoh politik dan lain-lainnya. Yang secara umum artis ni ada banyak masalah. Atlet pun ada banyak masalah. Tokoh korporat ni pun ada banyak masalah. Ahli politik pun ada banyak masalah. Artis ni kalau kita bercakap, apa kelebihan dia? Ikut bidang dia lah. Mana pandai berlakon, pandai menyanyi, pandai melukis. Tapi kadang-kadang tinggal solat. Ahli sukan, apa fokus dia? Dia laju, kayu basikal. Dia paling lembing. Itu je satu perkara. Tapi kadang-kadang dia tak tutup aurat. Jadi ada banyak isu lah. Contoh tokoh korporat. Tokoh korporat ni apa yang hebatnya? Banyak duit. Itu je. Bila kita sebut tokoh korporat, kita cerita tentang seseorang yang ada banyak duit, banyak aset. Dia ada 50 bilion. Dia ada hotel di pelbagai negara. Dia ada. Tapi kadang-kadang terlibat juga dengan rasuah. Terlibat nak dapat job ni kadang terlibat dengan rasuah. Bukan contoh yang baik. Di sudut banyak duit, banyak aset, memanglah mereka. Tapi kalau dapat banyak duit, banyak aset tapi melalui jalan rasuah, apa contoh tu? Ahli politik, apa hebat ahli politik ni? Ada kuasa. Bila kita sebut ahli politik ni, kita cerita tentang kuasa. Tapi salah guna kuasa pula. Rasulullah ada kuasa tapi tak salah guna kuasa.
Sahabat Rasulullah yang jadi khalifah ada kuasa tapi tak salah guna kuasa. Orang politik ni yang hebatnya ada kuasa. Itu je kisah orang politik ni. Kisah ada kuasa. I have the power. Tapi kalau salah guna kuasa buat apa? Masuk neraka. Kalau dengan kuasa itu berlaku zalim ke atas ramai orang, dekat padang mahsyar besok teruk. Jadi carilah contoh yang sebenar, iaitu contoh daripada Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in. Bukan dari yang lain. Seolah-olah, ni kita kata remaja tadi yang kita seolah-olah itulah suri teladan yang mesti diikuti kini. Dan tiada tempat bagi tokoh pejuang yang telah berkorban jiwa raganya demi menegakkan kebenaran, keadilan dan membimbing umatnya kepada kebaikan dan kejayaan. Apa maksud dia? Sunyalah sibuk tengok artis sebagai role model, tengok atlet sebagai role model, tengok tokoh korporat sebagai role model, tengok orang politik semasa ni sebagai role model. Akhirnya remaja terlepas pandang. Sebenarnya ada tokoh yang lebih tepat, lebih benar untuk diikuti, iaitu sahabat Rasulullah, iaitu tabi'in, iaitu tabi'in. Habis, rugi kita. Kan? Di sini letaknya kepentingan usaha memperkenalkan tokoh-tokoh agung Islam kepada golongan remaja dan anak-anak. Namun begitu, buku ini masih menjanjikan kepuasan kepada semua golongan pembaca, tanpa mengira tahap umur dan keintelektualannya. Maknanya kita ni dah umur 60 ke 70 ke, kita ni sekolah sampai tingkatan 5 je ke, ada diploma ke, tak ada diploma, atau ada PhD pun berguna. Orang yang dah ada title Profesor Madya ke Profesor pun berguna baca buku ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat khatamkan buku ni. Kalau 1 bulan sekali Bang Hamzah, berapa tahun Bang Hamzah? Dia ada 2 buku 13 tahun. Sebab 130 sahabat kita nak cerita. Allah Akbar, 13 tahun kalau ikut adat rasa saya tak ada dah. Sebab sekarang umur 63, 76. Kalau ikut ayah saya meninggal 93 mungkin ada kan. Tapi kalau ada kita harap dalam keadaan sihat lah. Okey. Saya kira cukup dulu untuk mukadimah. Imam cadangkan saya ganti Ustaz Fauzan kan. Bila? Dan saya pun nak baca buku ni juga. Jadi itu tiap-tiap bulan juga kan. Jadi sebulan dapat 2 kali lah. 1 malam, 1 siang. Alhamdulillah. Jadi bolehlah cover sikit. InsyaAllah saya pakai 2 buku ni lah. Tuan-tuan tak beli pun tak apa. Kan? Dengar kita cerita. Ada buku ni. Tapi kalau ada, baca tu kita jumpa, kita bercakap tentang buku ni. Jadi kita akan dari kulit ke kulit. Jadi dia bau bazis, bau kulit depan dengan kulit belakang. Dalam belum baca lagi. Okey. Jadi sebenarnya kalau nak baca buku macam tu. Kaedah yang saya belajar lah. Baca kulit dulu, kulit depan, kulit belakang. Sebab kulit belakang ni akan menceritakan. Itulah yang kita akan dapat daripada buku ni. Kalau kita habis lah. Tuan-tuan boleh kita tangguh? Mudah-mudahan kita mendapat faedah, tak apa. Sikit-sikit. Kita yang penting dapat ilmu yang bermanfaat. Kita boleh beramal dengan amal yang soleh. Dan boleh berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tertangguh dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihati. Assalamualaikum.